المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم ازدحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم ازدحام اشفع لنا يوم ازدحام اشفع لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita memulakan dan memuliakan kuliah maghrib pada malam yang barakah ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa binuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. Yang dimuliakan barisan yang berusaha, ahli jawatan kuasa pengurusan Masjid Kota Damansara, seterusnya yang disegani lagi dihormati barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatidzah yang hadir dan yang saya kasihi serta saya doakan kebaikan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafa' dan meninggikan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan seinfinity kesyukuran di atas limpahan rahmat dan juga barakah daripadanya kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih lagi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam rumahnya yang mulia, dijadikan sebagai tetamu yang dihormati. Di samping dapat melaksanakan ibadah yang tertinggi, iaitu kemuncak bagi segala ibadah, iaitu solat fardu secara berjemaah. Dan alhamdulillah tuan-tuan bersyukur pada malam yang barakah yang dilimpahi dengan hujan rahmah.
Allahumma sayyiban nafi'ah. Moga-moga Allah limpahkan rahmah dan juga barakah di bumi Selangor ini dengan limpahan hujan yang mencurah-curah. Moga-moga dengan adanya air yang turun daripada langit boleh menampung sedikit sebanyak tempat-tempat yang mungkin tak ada air. Sebab sekarang ni syarikat air Selangor katanya sedang mencatu kawasan-kawasan nak melakukan proses pembersihan secara besar-besaran. Dan alhamdulillah kita bersyukur tuan-tuan. Di samping Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita menjadi tetamunya pada malam ini, saya bersyukur kerana diberi peluang dan ruang untuk menjejakkan kaki buat kali kedua ke masjid yang kita sayang ini, iaitu pada hari ini bersamaan dengan dah masuk 11 Oktober 2023 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Bertemu kita semula setelah kali pertama saya ingat saya hadir pada tazkirah Jumaat. Dan alhamdulillah Allah tu Maha Kasih, Maha Penyayang kepada kita. Diberi tanggungjawab untuk saya mengisi ruang antara Maghrib dan Isyak ini tuan-tuan untuk kita sama-sama mengambil istifadah daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, untuk kita sama-sama mengambil pedoman dan panduan apakah tajuk yang pada malam ini yang akan kita bicarakan dan akan kita tadabburkan adalah berkenaan dengan apakah dalil kita ni wajib mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita cerita pasal dalil pada asal fitrahnya, pada asal fitrah seorang yang bernama manusia yang dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak cerita pasal dalil Al-Quran dan Sunnah ada. Tapi sebelum adanya dalil Al-Quran dan Sunnah tuan-tuan, dalil yang paling penting adalah apabila seseorang yang terlebih dahulu mencintai kita, adakah kita takkan membalas respon kecintaan itu dengan rasa cinta juga. Dan orang yang mencintai kita itu tuan-tuan bukannya calang-calang orang. Bukannya calang-calang manusia, dialah manusia yang teragung yang digelar dengan nama yang sangat terpuji, bahkan rohnya amat dicintai oleh seluruh alam, dan dia adalah ketua bagi para rasul dan juga ketua bagi para nabi serta penutup pula bagi mereka semua, dan dialah susuk tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang cinta pada kita tuan-tuan, terlebih dahulu cinta pada kita, mana mungkin kita tak membalas cintanya kepadanya, kerana dia yang mencintai kita itu bukan orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang menjadi kekasih Allah, Habibullah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukannya, darjatnya lebih tinggi daripada kedudukan kita. Maka sebelum kita cerita dalil untuk kita mencintai Nabi, kita kena tahu dulu apa itu dalil cinta yang Nabi terlebih dahulu mencintai kita. Berdasarkan hadis yang sahih, ketika mana satu hari Nabi duduk, Nabi tersenyum, lalu Nabi memikirkan sesuatu, sahabat ternampak Nabi, dan Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pada siapakah yang kau fikirkan, apakah yang kau renungkan?" Tanya sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Aku mencintai dan aku merindui saudaraku, ikhwani." Kata Rasulullah. Qalu, kata sahabat bertanya, "Alasna ikhwanukum? Bukankah kami ni saudara kamu ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab dengan senyuman, "Qal bal antum ashabi." Engkau ni bukan saudaraku, tapi kalian ni adalah sahabatku, kata Nabi. Kemudian ditanya lagi para sahabat kepada baginda, "Siapakah golongan umat yang bertuah itu, manusia yang bertuah itu, yang kau gelarkan sebagai sahabat?" Qal, Nabi menjawab, "Ummati, umatku yang mereka ini la yarani." Mereka tidak lan yarani, mereka tidak pernah melihatku. Walakin, tetapi mereka ini yu'minu bi, beriman denganku.
Itulah umat, itulah manusia, saudara yang aku gelarkan itu. Mereka itu tidak pernah bertemu dengan aku. Namun mereka beriman dengan apa yang aku bawakan dan aku rindu kepada mereka. Siapa golongan ini tuan-tuan? Itulah kita. Umatnya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, 1500 tahun dahulu lagi Nabi telah menzahirkan kecintaan Nabi kepada kita. Maka amat malang dan amat rugilah jika kita tidak membalas kecintaannya itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita juga mencintai Nabi. Namun begitu, apakah dalil yang utama? Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kita nak mencintai Nabi ni ada banyak. Antaranya yang saya boleh bawakan kepada tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah rakamkan dari surah Al-Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah apa tuan-tuan? Katakanlah wahai Muhammad. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad boleh cerita kepada sahabat. Bersahabat tentang apa? Jika kamu mencintai Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian nak mencintai Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan kalam Nabi tapi kalamullah. Allah perintahkan kepada umatnya, kita, sahabat juga yang mendengar ketika itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukti kamu mencintai Allah adalah dengan cara fattabi'uni, kata Rasulullah dalam ayat surah Al-Imran ini, maka kamu kena mengikuti aku. Ikutilah aku merupakan satu perintah, fi'il amar, ittabi'uni. Fattabi'uni kata baginda Nabi dalam surah yang datang daripada kalamullah. Ini adalah firman Allah, bukannya apa yang Nabi sebutkan. Ini menegaskan bahawasanya Allah sendiri memerintahkan kepada kita agar memahami maksud ayat ini, bahawasanya wajib hukumnya kita mencintai Allah yang pertama. Yang pertama kita kena mencintai Allah, dan yang kedua adalah bila kita mencintai Allah, asbab daripada kecintaan itu kepada Allah, kita wajib mengikut juga arahan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai pesuruhnya. Itulah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku tu siapa? Rasulullah. Dan Nabi yang sebutkan fattabi'uni itu ikutlah aku. Ada golongan ni, marinlah dulu-dulu tuan-tuan. Jadikan ayat surah Al-Imran ini ayat 31 ni ayat pengasih. Ini masalah juga ni. Menggunakan ayat untuk tujuan peribadi, kan berlaku zaman dulu. Dia ambil ayat ni, dihafal. Ayat ni yang dihafal. Dia nampak perempuan yang dominat tu, biasalah 3 kata 5 dulu, 3 kata 4 dulu kan, bersungguh hafal surah Al-Imran ni. Dia nampak ya si gadis manis yang lalu di hadapannya naik bas. Dulu naik bas. Zaman sekarang budak-budak sekarang ni naik motor tuan-tuan. Lalu naik bas ya nampak ya si Malaika, contoh nama ataupun Fatimah kan. Memang dia suka lah dekat Fatimah tu. Dia pun bacalah perlahan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kemudian dia baca nama. Ini amalan dulu-dulu tuan-tuan. Budak-budak remaja menggunakan ayat ini untuk jadikan sebagai ayat pengasih. Ala kulli hal, keberkesanan itu bergantunglah kepada ketulusan hati. Ayat Al-Quran ni kadang-kadang walaupun main-main, walaupun diyakin dengan cara macam tu, kadang-kadang jadi. Tapi begitu hakikatnya ayat ini bukanlah untuk kita jadikan sebagai untuk orang lain mengikuti kita. Fattabi'uni, kemudian disebut nama kan. Jangan amalkan macam ni tuan-tuan. Sebab ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi supaya beritahu kepada umat. Kalau nak zahirkan, kalau nak buktikan, kalau nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, nak cinta kepada Allah, wajib mencintai Nabi. Dan kata Allah SWT, ikut Nabi tu fattabi'uni. Ulama-ulama tafsir, antaranya ulama tafsir Mu'tabar, Imam Abdul Rahman Jaluddin As-Sayyuti tafsir, Imam Ibn Katsir tafsir ayat ini tentang maksud fattabi'uni itu apa dia?
Maksudnya ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan, perkataan, ucapan, takrir, yang itulah kita namakan sebagai hadis. Dalam hadis itu ada khabar, ada takrir, ada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita tinggalkan, dan yang lebih umum apa yang Nabi tinggalkan adalah Nabi pesan dalam hadis yang lain, lam tadillu ma in tamassaktum bihi ma, takkan sesat. Ini pesanan Nabi pada khutbah wada'. Khutbah yang terakhir Nabi sebut apa? Takkan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya. Kata Nabi apa dia? Sunnatu rasulih. Yang pertama adalah kitab, fahuwa kitabullah wa sunnatu rasulih. Itulah kitabullah. Al-Quran, ikutlah Al-Quran apa yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah gariskan dari sudut syariahnya, dari sudut hukumnya, dari sudut perintah dan larangannya, dan ikutlah juga apa yang Nabi tinggalkan dari sudut sunnahnya. Maka ini maksud fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka akan mendatangkan apa? Nescaya Allah juga akan mencintaimu, dan bonus pula dapat bila Allah cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dapat pula keampunan dosa daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil yang pertama yang perlu kita ketahui, bahawasanya wajib hukumnya kita mencintai Allah yang pertama. Makna kata apa Ustaz? Dalam hati ni tak boleh kita letak selain daripada kedudukan dua yang tidak boleh ditandingi dan tidak boleh dialihkan kedudukan cinta itu dalam hati kita. Ruang hati kita ni kena letak dua benda ni dulu. Pertama, Allah. Wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita War-Rahmanur Rahim. Dia yang menjadikan kita, menjadikan langit dan bumi. Wajib kita mencintai dan menyayangi dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah kalau nak letak bini ko, anak ko, kawan ko, terpulang. Tapi ada ulama gariskan yang ketiga ni wajib kita letakkan mak gitu. Itu ayah. Itu sebab apa? Sebab kedudukan ibu itu tinggi. Kerana maridallahu illa biridha'il walidaini. Kerana tidak ada redha Allah, melainkan datangnya daripada redha ibu bapa. Sebab itu ibu dia tinggi sikit daripada ayah. Berdasarkan hadis lain Nabi sebut ummuka thumma abika. Mana kedudukan ibu ni tuan-tuan, kita kena letak nombor 3. Bukan bini. Ada orang je letak nombor 3 tu bini. Ibu tu yang dia buat tak tahu kat umat. Terkontang-konting seseorang dekat kampung kan. Sedangkan keutamaan seorang anak lelaki, dia kena jaga ibu dia. Dan isteri-isteri di luar sana kena faham. Yang kau kahwini itu adalah seorang anak lelaki yang ada tanggungjawab kepada ibunya. Maka jangan halang kalau anak itu mahu balik berbakti kepada ibunya. Dan suami jangan lupa dalam keadaan berbakti kepada ibunya, wajib juga berbakti kepada isterinya yang juga merupakan ada anak dan ibunya. Yang juga merupakan seorang anak dan ada ayah dan ibunya. Maka dia juga ada kebaktian yang perlu dilaksanakan. Dilunaskan kepada ibu dan ayahnya. Jangan balah kita yang balik, balah isteri kita tak balik. Tak fair, tak adil, tak boleh. Kena faham benda ni, kena sama rata dan adil. Sama rata belum tentu adil. Adil insya-Allah sama rata. Ini kena faham. Maka ini dalil yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Adapun dalil yang kedua tuan-tuan, kecintaan kita daripada Al-Quran ini wajib mencintai Nabi daripada surah An-Nisa ayat 80. Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Surah An-Nisa ayat 80. Allah kata apa? Siapa yang mentaati Rasul, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berpaling pula, maka tidaklah mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Nak bagi tahunya, ini dalil yang kedua tuan-tuan. Wajib kita cinta kepada Nabi kerana ia adalah
perintah daripada Allah SWT dalam surah An-Nisa yang kedua. Ini dalil yang kedua. Allah yang perintahkan untuk mencintai Nabi. Yang pertama, Allah memang merintahkan kita ni untuk taat dan cinta dan juga kasih kepada Allah SWT. Adapun mencintai Nabi adalah juga arahan daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah kata, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ini ayat yang jelas yang bagi tahu pada kita daripada Al-Quran itu sendiri, wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni tuan-tuan rasa diri kita ni lemah. Walaupun kita ni rasa, ustaz saya tak layak nak cinta Nabi. Saya ni orang biasa sahaja, banyak dosa. Kan ramai orang yang rasa tak yakin. Saya ni rambut perang ustaz, main motor lagi, vape, asyik isap vape tak boleh nak berhenti contoh. Kan? Saya ni berkawan dengan perempuan, ramai perkawan perempuan lagi berkawan daripada kawan lelaki. Saya ni banyak dosa ustaz. Jangan rasa sedemikian. Kecintaan itu wajib ditanam dan dipupuk dalam hati. Walaupun siapa pun kita, walaupun kita ni rasa diri kita ni tak layak untuk mencintai Nabi, jangan ada rasa sedemikian kerana ini perintah Allah. Maka wajib mencintai Nabi walaupun dalam keadaan macam mana pun. Maka bila kita mula ada rasa pupuk, rasa cinta kepada Nabi, sikit-sikit kita akan mula ikut Nabi. Jangan ada pupuk rasa cinta, rindu sahaja tapi tak nak mengikuti, tak boleh juga. Perlahan-lahan lah berubah. Kan? Walaupun kita rasa kita ni tak layak, kena perlahan-lahan ikut dan kenal siapakah lelaki yang terhebat, teragung yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cabar. Siapa yang rasa diri dia tu hina, rasa diri tu lemah, tak layak untuk mencintai Nabi, saya cabar, kenalilah siapakah lelaki yang dinamakan Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini. Kenalilah latar belakangnya, hayatilah sirahnya. Ketahuilah apa pesannya, fahamilah apa yang dibawakan dalam perintahnya dan juga larangannya. Dan juga tadaburlah kisah kehidupannya. Maknailah kesedihannya, fahamilah kerinduannya. Maka tuan-tuan akan temui bahawasanya betapa tinggi dan agungnya cinta Nabi kepada kita. Lebih daripada rasa cinta dan rindu kita kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, walaupun kita rasa malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Walaupun kita insan biasa, wajib taat kepada perintah Allah SWT untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil yang ketiga tuan-tuan daripada Al-Quran itu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang seterusnya, surah At-Taubah. Kalau ada telefon boleh buka. Surah At-Taubah ayat 24. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwal iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kata Allah apa dalam surah At-Taubah ayat 24 ni dalil yang jelas. Pesan Allah kepada kita. Sekali lagi Allah kata, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapa-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasang-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kata Allah, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah, kata Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meletakkan kecintaan dia lebih kepada harta.
anak isteri. Ini jelas banyak yang Allah sebut. Banyak manusia yang dia lebih cinta kepada anak-anak dia, mak ayah dia, saudara-saudara dia, pasangan-pasangan dia, ahli keluarga dia, harta kekayaan yang dia ada, perniagaan-perniagaan yang dia bimbang rugi daripada perniagaan itu, dan tempat tinggal, rumah, kenderaan, semua. Kata Allah SWT, kalau semua itu kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul, Allah bagi ancaman. Ancaman apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amrih. Tunggulah, Allah akan datangkan keputusannya, iaitu di hari akhirat nanti Allah akan putuskan, engkau tak layak ni mendapat syurga. Sebab apa? Engkau lebihkan al-mal wal banun wa zinatul hayatid dunya. Engkau lebihkan harta, anak-anak, perhiasan dunia ni lebih daripada engkau mencintai Allah dan Rasul. Maka ketika itu tak layak kita nak masuk syurga yang akan kita diaminya bersama dengan para anbiya dan rasul. Qul a'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah kata, ciri-ciri orang yang tak mencintai Allah dan tak ada rasa secebis sikit pun rasa cinta melebihi daripada dirinya sendiri ataupun semuanya, maka dia ni adalah termasuk golongan-golongan orang yang fasik. Sebab Allah takkan bagi petunjuk. Innallah wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah takkan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, tuan-tuan, ni dalil yang jelas. Maka wajib kita nak kena mencintai kepada Allah dan Rasul. Pupuk. Ustaz, macam mana nak cinta Nabi? Kau jawab lagi. Ustaz akan terangkan macam mana cara nak cinta Nabi. Yang kelima, dalil yang seterusnya. Tadi dalil Al-Quran cukup. Kita bawa pula dalil hadis daripada hadis baginda Nabi SAW sendiri yang tarafnya sahih. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun man kunna fihi wajada halawatahu iman. Iyyakunallah, kata Rasulullah. Iyyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukadhafa finnar. Daripada Anas. Kata Nabi SAW. 3 perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, kata Nabi. Iaitu yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, daripada dirinya, dan lebih daripada dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia juga dilempar ke dalam api neraka. Ini dalil yang jelas daripada hadis Nabi. Adapun dalil yang berikutnya, tuan-tuan, kata Nabi SAW satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab datang pada Nabi jumpa. Hadis. Umar kata, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada aku mencintaimu lebih daripada segala-galanya selain aku, kata Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah jawab, tak beriman kamu wahai Umar. Kemudian Umar terdiam kejap, dia termanung. Sebab Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Takkan cukup dan sempurna iman, wahai Umar, sekiranya kalian tidak mencintai aku lebih daripada cintanya kepada anak-anak, kepada ibu ayah dan seluruh manusia. Umar diam, kemudian Umar kata, sekarang ya Rasulullah, aku cinta engkau lebih daripada diriku sendiri dan segala-galanya. Sempurnalah imanmu wahai Umar. Subhanallah. Ini dalil, tuan-tuan, daripada hadis. Dan dalil yang seterusnya daripada hadis banyak, tuan-tuan. Antara daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada kedua-duanya ataupun daripada yang lainnya. Mana kata ini menunjukkan bahawasanya asas kepada kesempurnaan iman adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab itu, tuan-tuan, kita ambil iktibar dalam masa yang singkat sebagai kesimpulan itu, tuan-tuan. Cukuplah dalil yang saya bawakan kepada tuan-tuan. Yang penting adalah kita ambillah pedoman bagaimana cara nak mencintai Nabi adalah yang pertama, kita mengikuti sunnahnya. Kita mengikuti sunnahnya dan kita mengkaji sirahnya. Ini cara kita nak mencintai Nabi. Kerana para sahabat adalah manusia yang paling hebat mencintai Rasulullah SAW. Mereka mengetahui Rasulullah SAW adalah segala-galanya.
maka mereka mengutamakan Rasulullah lebih daripada diri mereka sendiri. Hatta ada yang terbunuh, hatta ada yang mengutamakan Nabi, melindungi Nabi dalam peperangan. Mereka, itulah cita-cita tertinggi mereka. Dan mereka dapat menjadi syuhada. Lebih daripada kita. Kita ni nak berkorban, nak terkorban dalam peperangan, tak mungkin lagi dah, susah. Sebab Nabi sudah tak ada. Tapi cara yang paling terbaik adalah kita mengamal dan menjunjung sunnahnya. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk kita dekat dan juga menzahirkan rasa cinta kepada Nabi adalah kita kena ada cita-cita dan azam untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana menziarahi makam Rasulullah seumpama kita menziarahi Rasulullah. Kena ada azam tu, kena ada kerinduan dan keazaman itu. Ya Allah, biarlah aku ni, Allah kau cukupkanlah rezeki untuk aku dapat ziarah makam Rasulullah di Madinah, kerana bumi Madinah ni adalah bumi Nabi hijrah, bumi yang dinamakan Madinatul Munawwarah, bumi padanya yang mengandungi ataupun yang menyimpan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita nak cinta kepada Nabi adalah segala apa yang berkaitan Nabi kita jadikan sebagai inspirasi dan kecintaan. Lihat sajalah pedoman daripada kisah-kisah para sahabat. Itu contoh yang paling terbaik. Tak payah tengok orang yang tak mencintai Nabi, yang suka minta dalil. Apa dalil? Apa dalil kau sambut maulid Rasul? Apa dalil? Banyak minta dalil. Orang yang banyak minta dalil ni tuan-tuan, dia tak perlukan dalil sebenarnya. Tapi mereka perlukan hidayah. Kerana cinta ini bukannya nak minta dengan dalil, tapi cinta itu datang daripada hidayah daripada Allah. Bila Allah bagi hidayah, cinta itu akan hadir dengan sendirinya. Lihatlah bagaimana sahabat. Sebagai contoh, Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika mana kewafatan baginda Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah apa yang dia lakukan? Tak mampu dia nak menahan kerinduan. Dia lari jauh daripada Madinah. Berhijrah ke kota Suriah. Kerana tak sanggup nak menanggung rindu. Selepas 2 tahun balik tuan-tuan, tengok Hasan dan Husain sebiji muka Rasulullah SAW. Lagilah bertambah pilu dan rindu kepada Rasulullah SAW. Sampai ke tahap bila dia nak melaungkan azan. Tak mampu nak melaungkan azan. Dia tak mampu menolak permintaan Hasan dan Husin yang lara kerinduan dalam sebab dia mengalunkan adzan tak sempat berakhir terkulai pengsan Bilal kerana cinta dia dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kita kepada Rasul? Pernah tak kita pengsal demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita kena tanya diri kita, adakah kita pernah rasa rindu sampai kita menangis? Kerana itu adalah kayu ukur kita cinta kepada Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana banyak sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah. Antaranya Abu Bakar ketika pada hijrah, sanggup dia menahan gigitan daripada serangga. Yang Nabi tidur atas pangkuannya, ada serangga datang gigit sampai bengkak, sampai dia rasa nak pingsan. Menangis dia tapi tak keluarkan suara. Nabi tersedar. Kerana air titisan Sayyidina Abu Bakar, air mata Abu Bakar terkena wajah Nabi, Nabi tersedar. Nabi tanya, kenapa wahai sahabatku, wahai Umar, wahai Abu Bakar Ibnu Quhafah, kenapa kamu menangis? Kerana aku ni menahan sakit. Dalam gua ni, ya Rasulullah, ada binatang yang gigit. Tapi aku tak nak berkejut engkau, maka aku tahan. Ini kecintaan Sayyidina Abu Bakar. Lihatlah kecintaan sahabat-sahabat yang lain. Ada seorang wanita, perempuan pun tak lari daripada cinta Rasulullah SAW. Sedangkan ibu dan ayah dan juga abang dan juga adiknya meninggal dalam peperangan Uhud. Dia tak cari abang dan adiknya dulu. Ini seorang wanita yang kuat tingginya mencintai Rasulullah SAW. Dia tanya para sahabat, Rasulullah macam mana? Dia jalan lagi, Rasulullah macam mana? Tanya, Rasulullah okey. Bukanlah okey, tapi dia sebut Rasulullah okey. Dia nak juga tengok. Sampaikan dia lari, sampai dia nampak Rasulullah SAW betul-betul okey, barulah dia rasa lega. Dia tak fikir dah adik-beradik dan juga ayahnya. Subhanallah. Ini kecintaan seorang sahabat. Wanita, tentang perempuan pun tak terlepas daripada rindu kepada Rasulullah. Dan yang paling rugi dan malang kalau kita tak mencintai Rasulullah. Lihatlah satu benda. Batang pokok tamar yang menjadi mimbar Rasulullah SAW. Suatu ketika dahulu waktu mimbar Rasulullah dijadikan yang pertama. Batang tamar ini menangis kerinduan bila Nabi berpindah kepada mimbar yang baru. Satu benda yang tak ada nyawa roh pun mencintai Rasulullah. Bayangkan kalau kita tak ada rasa seperti
batang pokok tamar yang rindu, yang menangis. Batang tamar ini lebih mulia daripada kita bersama Rasulullah di syurga. Kita belum tentu dapat bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Maka tambah kecintaan. Tambah kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan cara macam mana tuan-tuan? Sebagai penutup. Yang pertama, banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, Aqrabun nasi ilayya man akthara salatan. Barang siapa yang akan bersama dekat dengan aku di hari akhirat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama kita budayakan selawat dalam seluruh kehidupan kita. Apa sahaja yang kita nak buat, banyakkan berselawat kerana itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua tuan-tuan ditempatkan di dalam syurga Al-Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cita-cita kita yang tertinggi. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.